Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam merupakan hari terakhir pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan telah membuat 75,791 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB. Sebanyak 3,778 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 17,991 anggota. PDRM juga telah mengenakan 133 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri di seluruh negara dan memeriksa 292,179 kenderaan berbanding dengan 188,804 kenderaan pada hari sebelumnya. PDRM telah menahan 26 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPB dan daripada jumlah tersebut 25 individu telah direman dan satu lagi diberikan jaminan polis. PDRM juga turut mengeluarkan kompaun kepada 57 individu di atas pelbagai kesalahan engkar arahan PKPB termasuk 17 kompaun di sekatan jalan raya. Hari ini merupakan hari pertama PKP pemulihan. PDRM akan menarik balik semua sekatan jalan raya di seluruh negara kecuali di kawasan-kawasan yang digunakan oleh pendatang asing tanpa izin melalui lorong-lorong tikus di kawasan-kawasan pantai dan sebagainya. Jadi untuk ops benteng saja sekatan jalan raya ini diadakan, tapi tidak lagi untuk rentas negeri. PDRM melaporkan bahawa aliran trafik di lebuh-lebuh raya dan jalan utama seluruh Malaysia pada hari ini semalam juga berjalan dengan masih lagi lancar. Walau bagaimanapun, PDRM menjangkakan bilangan kenderaan akan bertambah pada hari Jumaat sehingga Ahad, iaitu 12 hingga 14 Jun, di mana PDRM percaya orang ramai akan mengambil peluang balik ke kampung untuk berjumpa keluarga sempena bulan Syawal. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang pertamanya patuhi SOP kerana SOP tetap ada di bawah PKPP ini. Kerana setiap peraturan telah pun diwartakan semalam dan hari ini bermulalah peraturan-peraturan baru di bawah PKPP. Dan apabila singgah di RNR, penggunaan tandas, makan minum di RNR, patuhilah setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan kerana kesalahan melanggar SOP juga akan dikenakan tindakan oleh pihak polis kerana PDRM akan mengawal di kawasan-kawasan seperti itu. Tidak mengawal di jalan raya tetapi mengawal di kawasan-kawasan tempat awam dan sebagainya. Dan saya juga meminta supaya berhati-hati di jalan raya. Apabila banyak kereta nanti, tentu sajalah akan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Dan saya dimaklumkan oleh PDRM, kemalangan maut telah pun mula bertambah. Jadi kita mau balik kampung, kita nak balik kampung berjumpa keluarga. Jadi berhati-hatilah di jalan raya supaya sampai ke kampung kita untuk bertemu keluarga dan pulang ke tempat kerja.
Mengenai sanitasi awam, di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 7,902 operasi yang merangkumi 133 zon. Semalam sebanyak 85 operasi sanitasi yang meliputi 53 zon di 14 buah negeri, antaranya 17 operasi di Sarawak, Sabah dan Melaka sebanyak 11 operasi. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, semalam seramai 124 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan di kuarantin wajib, walaupun 1 hari pun. Sejak 3 April 2020, seramai 51,422 rakyat Malaysia pulang dari luar negara dan telah pun di kuarantin secara wajib. Dan sehingga hari ini, seramai 42,817 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Semalam juga merupakan hari terakhir pusat kuarantin di hotel-hotel beroperasi. Bermula hari ini, semua rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara akan menjalani saringan COVID-19 sejurus tiba di pintu masuk sempadan negara, dan bagi mereka yang didapati positif akan dihantar ke hospital, manakala yang negatif akan menjalani kuarantin wajib 14 hari di rumah masing-masing. Jadi yang negatif yang boleh pulang ini setelah mendapat keputusan swab test tersebut. Jadi ada soalan itu lagi, kalau swab test punya result lambat, jadi mereka still kena berada di pusat kuarantin sehinggalah result ataupun keputusan swab test itu diperoleh. Ya, mesti dah dapat swab test baru kita benarkan pulang. Seramai 8,381 individu yang berada di pusat kuarantin akan menjalani tempoh kuarantin di kediaman mereka. Mereka telah pun disaring dan mendapati keputusan negatif. Maknanya 8,000 lebih itu berada di hotel sekarang ini, semalam, sehingga semalam. Dan mulai hari ini mereka telah pun dibenarkan pulang kerana swab test telah pun dilaksanakan terhadap mereka dan didapati negatif. Seperti yang saya umumkan sebelum ini, setiap yang dibenarkan pulang tersebut mesti memuat turun aplikasi MySejahtera untuk proses pemantauan sebelum dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mana-mana individu yang ingkar proses kuarantin wajib dan SOP yang ditetapkan akan juga dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 ataupun dihadapkan ke mahkamah. Mengenai keperluan asas, semalam Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah membuat pemantauan harian atas 25 jenis bekalan barangan di 959 premis perniagaan, termasuk peruncit iaitu 743, pemborong 185 dan pengilang 31. Secara keseluruhannya, bekalan barang keperluan mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara secara berterusan dan mudah diperolehi. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan juga telah membuat pemantauan di peringkat pengeluar makanan dan juga memberi jaminan bahawa bekalan barangan keperluan juga mencukupi. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak perlu bimbang kerana seperti yang disebutkan oleh dua kementerian tadi bahawa barang keperluan makanan harian adalah mencukupi dan mudah diperolehi. KPDN HEP juga telah melakukan 2,643
pemeriksaan khas pematuhan SOP PKPB. Pemeriksaan KP dan HEP mendapati 2,551 premis telah mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan, manakala 87 premis telah diberi nasihat dan 5 premis lagi diberi amaran di atas ketidakpatuhan SOP. Jadi seperti biasa, saya ingin menggesa pengusaha dan orang ramai supaya sentiasa mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Mengenai tapak binaan, semalam CIDB telah membuat pemeriksaan di 179 tapak binaan di seluruh Malaysia yang melibatkan 176 penguatkuasa. Pemeriksaan CIDB telah mendapati 111 tapak binaan telah patuh SOP yang ditetapkan, manakala 11 tapak binaan tidak patuh SOP dan diberikan amaran. 56 tapak binaan pula masih belum beroperasi. Penguatkuasa CIDB juga telah mengeluarkan satu arahan menutup tapak kerana tidak patuh kepada SOP. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa oleh CIDB sehingga hari ini adalah 7,262 tapak binaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, pemeriksaan CIDB telah mendapati 1,555 tapak binaan telah patuh SOP yang ditetapkan, manakala 328 tapak binaan tidak patuh SOP dan diberikan amaran. 13 tapak binaan diarah tutup kerana tidak patuh kepada SOP dan baki 5,366 tapak binaan masih belum beroperasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP. Kerajaan telah mengambil keputusan ini setelah mengambil kira kejayaan melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19 dan juga kepentingan pembukaan semula sektor ekonomi. Namun, ianya tidak bermakna kita boleh leka di dalam usaha untuk memerangi pandemik COVID-19 ini. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu memainkan peranan supaya pandemik ini tidak akan menular kembali. Pengamalan norma baru dan kawalan kendiri amat penting. Kelonggaran yang dibenarkan tidak semestinya bermakna kita boleh bebas sebebas-bebasnya dan kembali kepada kehidupan asal sebelum PKP. Pemimpin masyarakat setempat juga perlu memainkan peranan dalam membimbing serta mendidik masyarakat dan komuniti mereka supaya mengamalkan norma baru dalam menghadapi lanskap pasca COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sarankan seperti biasa seruan saya yang baru, iaitu amalkan kawalan kendiri untuk kekal selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Tuan Sri. Saya nak bertanya berkenaan memandangkan sekatan jalan raya telah tiada dalam tempoh PKPP ini, bagaimana penugasan anggota ATM yang sebelum ini membantu PDRM? Adakah mereka akan kembali kepada kerja hakiki sebelum ini ataupun masih lagi bersama-sama dengan PDRM? Terima kasih. ATM, anggota Angkatan Tentera Malaysia akan terus membantu PDRM. Ketika ini, seperti yang saya sebutkan, kita telah wujudkan Task Force Operasi Pematuhan. ATM juga berada di dalam Task Force Operasi Pematuhan bersama-sama dengan agensi lain lah, seperti RELA, APM dan lain-lain lah, PBT. Kalau di setiap daerah ada PBT. Jadi seperti saya katakan bahawa PDRM tidak lagi memfokuskan kepada sekatan jalan raya,
tapi memfokuskan kepada pematuhan SOP. Sama ada di premis-premis perniagaan, di tempat-tempat awam, pasar malam dan sebagainya. Jadi pematuhan untuk kawalan ataupun task force operasi pematuhan ini akan meneruskan tanggungjawab mereka, ya, dan ATM akan terus bersama dengan PDRM. Okay. Datuk Seri, mengenai dalam tempoh PKPP ni, bagaimana dengan SOP untuk menaiki kenderaan? Adakah masih sama seperti sebelum ni, iaitu daripada rumah yang sama, ada keluarga yang sama? Serta yang kedua, terdapat dakwaan ada pusat jagaan kanak-kanak TASCA yang menaikkan harga yuran atas alasan terpaksa menanggung kos sanitasi. So mungkin ada komen sikit daripada Datuk Seri. Okey, dari segi kenderaan, 4 ataupun mengikut kapasiti daripada rumah yang sama, setakat ini masih kekal SOP-nya. Dan jadi kalau ada perubahan, insya-Allah kita akan umumkan kemudian. Cuma dari segi TASCA tadi, kita faham bahawa mereka perlu membuat pelbagai-bagai lah, seperti untuk mensanitasi tempat TASCA mereka, seperti jugalah di tempat-tempat lain, misalnya kedai gunting rambut. Baru-baru ni mereka meminta supaya dinaikkan sedikit harganya kerana banyak tanggungan-tanggungan yang baru yang perlu mereka tanggung, seperti menyediakan apron yang dipakai buang tersebut. Jadi tentu ada kos. Jadi begitu juga mungkin TASCA ini. Dan saya harap mereka dapat berbincang dengan ibu bapa dan memberikan penjelasan kepada ibu bapa anak-anak tersebut kenapa perlu ada peningkatan kos dan sebagainya. Ya, kalau ada persetujuan bersama, insya-Allah tidak akan timbul isu selepas itu. Datuk Seri, Ya. Terdapat keluhan mereka yang ingin pulang ke Sabah atau yang ingin melancong ke Sabah kerana mereka perlu menanggung kos swab test, terutama bagi yang berkeluarga, sedangkan ke negeri lain tidak memerlukan swab test. Apa komen Datuk Seri? Ya. Itu merupakan polisi kerajaan negeri yang mereka perlu akurlah. Ya, sebab saya faham kebimbangan kerajaan negeri Sabah atau Sarawak kerana mereka terpaksa berada di dalam pesawat lebih daripada 2 jam kalau ke Sabah. Mungkin itu membimbangkan kerajaan negeri dan mereka membuat polisi seperti itu. Jadi untuk yang nak pergi ke Sabah, kalau itulah polisinya tidak dibenarkan masuk ke Sabah sebelum ada keputusan swab test, mereka perlu lakukan. Dan mereka boleh melakukan di mana-mana klinik ataupun klinik swasta di Semenanjung ini. Okey? Okay, Datuk Seri, kita tahu terdapat 11 aktiviti yang masih belum dibenarkan untuk tempoh PKPP ni. Jadi adakah ia bermaksud aktiviti selain daripada yang 11 ni dibenarkan? Ya. Very clear dalam senarai itu, senarai yang terlarang tu, itulah saja senarai yang tidak dibenarkan setakat hari ini. Dan insya-Allah kemungkinan senarai list negatif tu semakin lama semakin berkurangan. Kalau kita lihat dulu sebelum PKPP, senarai di dalam list terlarang itu panjang. Tapi sekarang sudah pun berkurangan. Dan seperti saya kata, secara beransur-ansur yang negatif itu tentu saja akan menjadi positif. Tapi setakat hari ini, yang masih dalam senarai itu tetap kekal sebagai yang terlarang. Datuk Seri, soalan saya mengenai perkhidmatan food delivery. Adakah masih tertakluk kepada waktu operasi seperti sewaktu PKPB? Ya, kita dah berubah-ubah dulu daripada PKP pukul 8 saja. PKPB pukul 10. Dan semalam saya dah umumkan untuk yang berkaitan dengan makanan, kedai runcit dan sebagainya, kita tambahkan masa sehingga pukul 12. Jadi untuk food delivery pun kita tambah juga masa kerana berkaitan dengan makanan, kita tambahkan masa sehingga pukul 12. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.